Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الأضحية هي سنة مؤكدة ولا تجب إلا بالنذر wa biqaulihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan wa la yujzi'u illa al-ibil wal baqar wal ghanam wa afdaluha badanatun thumma baqaratun thumma dha'inatun thumma anzun thumma syirkun min badanah wa sab'u shiyahin afdal min al-badanah wa afdaluha al-bayda' ثم الصفراء ثم الأفراء ثم البلقاء ثم السوداء ثم الحمراء وشرطها من الإبل أن يكون لها 5 سنين تامة ومن البقر والمعز سنتان تامتان ومن الضأن سنة تامة. Babul Udhiyah. Udhiyah adalah haiwan yang disembelih yang terdiri daripada unta, lembu, kerbau dan kambing. Nah, dengan tujuan untuk mendampingkan diri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada waktu-waktu yang tertentu. Sebab sembelih ni ada waktu-waktu dia yang tertentu. Baik. Dan hukumnya sunnatun muakkadatun. Hukum udhiyah dalam mazhab kita sunnah muakkadah. Itu sunnat yang sangat-sangat dituntut. Maknanya bila dia ada kemampuan untuk berkorban, maka sangat-sangatlah dia dituntut. Wala tajibu illa bin nazri, dan tidak wajib kecuali dengan sebab nazar ataupun dengan sebab ta'yin. Tidak wajib kecuali dengan sebab nazar ataupun dengan sebab ta'yin. Itu yang dimaksudkan dengan kata musannaf wa bi qaulihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyatan. Itu ta'yin. Yang pertama ada nazar. Lillahi alayya, contoh dia kata atas apa ni, demi Allah atas aku berkorban. Dia nazar ataupun dia ta'yinkan. Dia kata hadhihi udhiyatun ataupun dia cakap au ja'altuha udhiyatan. Jadi bila udhiyah dia tu udhiyah yang wajibah, yang wajib disebabkan ta'yin ataupun disebabkan nazar, maka pada ketika tu wajib dia sedekahkan ke semua daging. Wajib dia sedekahkan ke semua daging. Jadi dia tak boleh makan. Beza dengan udhiyah sunat. Udhiyah sunat dia wajib sedekahkan sebahagian sahaja. Ini masalah antara yang menjadi permasalahan lah, maknanya sebab ta'yin. Dan hatta benda ni ramai orang tak tahu. Jadi bila orang tanya ni apa ni binatang ni, contohnya unta ni ataupun lembu ni, kambing ni nak buat apa ni? Dia kata hadhihi udhiyah. Hadhihi udhiyah. Sehingga kan apa ni disebut dalam kitab, maknanya walaupun orang tu jahil tentang hukum, tentang apa yang berlaku di atas perkataannya, perkataan yang dia sebut tu, maka terjadi di atas perkataan yang dia sebut tu hukum yang kita sebut tadi. Maknanya binatang tu jadi korban yang wajib dan haram dia makan, tapi dia tak tahu. Faham tak? Dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia ingat korban tu korban sunat, dan dia dan dia makan ataupun dia ambil sebahagian dan dia sedekah sebahagian, sedangkan dia wajib bagi semua, wajib sedekahkan semua, walaupun dia jahil.
Cuma ada, tapi pendapat tu dhaif lah. Apa ni kata, apa ni Syabrah Malisi, dia kata la yab'udu ightifaru dzalika lil awam wa huwa qaribun lakin dha'afahu masyayikhuna, kata Imam Bajuri. Kemudian kata-kata dimaafkan yang demikian tu bagi orang awam tu tak jauh lah. Tapi dia kata masyayikh guru kami dia mendhaifkan kataan tu. Jadi nak jawab macam mana? Maknanya nak pelepah diri daripada soalan-soalan macam tu. Jadi ulama daripada bagi jalan pelepah lah orang kata. Maknanya jawapan nak pelepah daripada soalan-soalan yang kita sebut tadi tu. Orang tanya ni nak buat ni kambing apa ni? Nak buat apa? Kata aku nak sembelih dia hari raya nanti. Yang ni nazbahuha yaumal aid. Jadi dia tidak ada ta'yinkan. Dia tidak ta'yinkan. Wala yujzi'u illa al-ibil wal baqar wal ghanam, dan tidak memada apa ni akan udhiyah ni kecuali unta dan lembu, dan begitu juga apa ni nama apa? Ustaz Ahmad, kerbau. Tu keluarga dia lah tu. Wal ghanam, dan juga kambing. Sama ada kambing biri-biri ataupun kambing janggut. Tapi yang paling afdal yang mana? Afdaluha badanatun. Yang afdalnya adalah badanah, unta. Summa baqarah, kemudian lembu. Summa dha'inah, kambing biri-biri. Summa anzun, kambing janggut. Summa syirkun min badanah, kemudian perkongsian daripada seekor unta. Jadi seekor unta dan seekor lembu kita boleh kongsi. Boleh kongsi 7. Kita boleh kongsi 7. Maknanya boleh khas itu dalam satu seekor unta kongsi 7 orang. Jadi dia punya harga tu kita akan bagi 7. Jadi masing-masing bayarlah 1/7. Jadi afdaluha badanatun, summa baqaratun, summa da'inatun, summa anzun, summa syirkun min badanah. Lepas tu wasab'u syiyahin afdalu minal badanah, dan apa ni 7 ekor kambing tu lebih afdal daripada seekor unta. Dikatakan sebab pada 7 ekor kambing tu banyak apa ni kata banyak mengalir dia darah. Tak? Lebih banyak mengalirnya darah. Baik, tu dari segi jenis dia lah. Jadi yang apa ni afdalnya unta kalau mampu, tak mampu baqarah, tak mampu kambing. Kambing nak ambil kambing mana? Kambing biri-biri, lepas tu kambing janggut, lepas tu kongsi sekok apa ni satu bahagian daripada sekok unta. Adapun dari segi warna, wa afdaluha al-bayda. Itu yang berwarna putih lah. Yang paling afdal sekali warna putih. Summa safra, warna kuning. Summal afra, kita kelabu, dia tak betul-betul putih. Dia tak betul-betul putih. Dia kata mala yasfu bayaduha. Summal balqa. Balqa ada campuran hitam dan hitam putih. Ada campuran hitam dan putih. Summas sauda, kemudian warna hitam. Summal hamra, kemudian warna merah. Warna merah. Baik. Ini turutan warna dia. Wa syartuha fil ibil, syartul udhiyah fil ibil ni an yakuna laha khamsu sinin tamah. Ini berkenaan dengan umur pula. Syarat udhiyah daripada ibil ada baginya 5 tahun yang sempurna. 5 tahun masuk tahun yang ke-6.
Tu maknanya 5 tahun yang sempurna, dan 5 tahun masuk yang tahun yang ke-6. Jadi dah ada 5 tahun yang 5 tahun yang sempurna. Wa minal baqari wal ma'zi sanatani tamatani. Lembu dan juga kambing janggut 2 tahun penuh masuk tahun yang ketiga. Wa minad dha'ni kambing bili-bili sanatun tamah. Setahun penuh sempurna. Jadi pentinglah pengetahuan tentang umur ni. Bukan maknanya ada syarat, bukannya kita nak buat sesuatu tu kita beli je, tak kira umur. Jadi penting sangat tambah-tambah kita yang menerima wakil. Jadi kita kena tahu benda-benda ni supaya ibadat yang kita nak buat tu, binatang yang kita nak sembelih tu jadi sebagai korban. Sedikit. Cukup syarat. Cukup syarat. Adapun bagi pihak penjual, haram pula dia menipu tentang umur. Dia tahu dia punya binatang ni tak cukup umur lagi, tapi sebab dia nak kaut keuntungan, dia kata ni dah cukup umur dah. Lagi masalah lagi bila yalah kalau kalau tak tahu, dia cakap tak tahu tak apa, tapi ada yang tahu tapi buat salah. Yang dia tahu tu salah. Contohnya patutnya umur setahun tapi dia cakap kurang dari setahun. Dia kata kurang dari setahun dah memada dah. Itu pun masalah juga tu. Jadi bila kita tanya dah cukup umur ke untuk untuk sembelihan, untuk korban, cukup dah. Cukup di sisi dia. Yang dia faham salah tu. Faham tak? Sebab dulu pernah pergi beli dengan Syekh Abdul Rahman. Dia tanya dia, dan dia jawab salah. Dia dah jawab salah, dia rasa dia betul. Dia kata salah, dia kata dia betul. Itu masalah kat tu. Wa minal baqari wal ma'zi sanatani tamatani wa minad dha'ni sanatun tamah. Ataupun doan tu setahun ataupun tak sampai setahun lagi. Tak sampai setahun. Dia 6 bulan. Tapi dengan syarat dia 6 bulan ke atas, tak sampai setahun lagi. Umur dia dah 6 bulan ke atas. Dengan syarat gigi dia dah dah bersalin gigi dah. Dia dah bersalin gigi. Kalau umur setahun tak bersalin gigi lagi pun tak apa. Faham tak? Dah setahun pernah, masuk tahun kedua tak bersalin gigi pun tak ada masalah. Yang penting dah ada setahun. Tapi kalau nak yang kurang setahun boleh, tapi syarat dia mestilah 6 bulan ke atas dan dah bersalin gigi. Wa alla takuna jarba wa in qallal jarab wala shadidal araj wala ajfa wala majdunah wala amya wala awra wala maridatan maradan yufsidu lahmaha. Ni syarat dia lagi, wa alla takuna jarba. Binatang udhiyah tu dia bukan binatang yang ada penyakit kulit. Wa in qalla, walaupun sedikit yang berpenyakit kulit. Sebab apa? Bila dia sakit kulit, dia akan nak garu dia punya badan dia. Dan dia akan habis makan masa dia untuk menggaru. Faham tak? Kalau orang sakit kulit kan, gatal kan, syok. Dia pun nikmat agak kau garu. Macam kita agak gatal tu seronok garu. Jadi masa tu kadang habis kat situ lah. Garu banyak habis kat situ. Jadi bila dia banyak habis makan masa dia menggaru, dia tak samalah macam yang lain. Yang lain duk makan dia garu. Akhirnya benda tu mengurangkan daging dan sebagainya, akan bagi mudarat pada dia. Jadi jarba tak boleh. Wa an la takuna jarba wala shadidal araj, dan tidak terlalu tempang. Jadi orang yang tempang kita panggil a'raj. Wala shadidal araj wala ajfa, tak terlampau kurus.
tak terlampau kurus. Disebut dalam apa ni, sebut setengah tempat apa ni disebut, maknanya terlampau kurus yang menghilangkan apa otak dia, akal dia, atau macam mana, wallahu alam. Tidak terlampau kurus, wala majnunah, dan tak gila. Anda tak tahu gila depa macam mana? Itu kena tanya orang ni lah. Sebab dulu pun ada kucing orang ni pun dituduh gila. Tak tahu. Boleh ada lah ni. Wala majnunah, wala amya, buta, wala aura, sebelah, buta sebelah. Sebab benda-benda ni semua penyakit-penyakit yang boleh menjejahkan dia lah. Menjejahkan daging dia. Wala maridatan maradan yufsidu lahmaha. Dan tidak juga dia apa ni, binatang yang sakit yang merosakkan daging. Kalau sakit sikit tak ada merosakkan daging dia, tak ada masalah. Wa alla yabina syai'un min udhuniha wa in qalla, dan tidak putus sesuatu pun daripada telinga dia. Dalam mazhab kita tak boleh yang ni. Tak putus sesuatu pun daripada apa ni telinga dia. Wa in qalla. Adapun kalau tak terputus, cuma dipotong macam tu. Lepas tu dia jadi tergantung, dia jadi terbuka macam tu. Itu tak apa. Sebab setengah ada yang potong itu nak buat alamat. Tapi ada yang dia potong terus. Dia potong terus. Macam Sudan banyak. Sudan payah sikit lah. Sudan payah sikit. Mereka mazhab Maliki. Tak apa mazhab Maliki. Mana tak ingat lah. Bismillah. Wa alla yabina syai'un min udhuniha wa in qalla aw lisaniha, ataupun dia punya lisan dia punya lidah dia, au dar'iha, kantung susu dia, au aliyataiha, kat belakang, kat ekor dia tu, kat bawah ekor dia tu. Semua ni mengurangkan dia punya sesuatu daripada binatang korban. Wa alla yabina syai'un zahirun min fakhdhiha, dan tidak terputus juga sesuatu yang zahir daripada dia punya apa ni, dia punya fakhid, apa, paha dia. Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha, dan tidak hilang juga semua gigi dia, ataupun sebahagian gigi dia, dan dia bagi kesan pada binatang tersebut. Sebab semua ni dia akan bagi kesan pada pemakanan dia. Lepas tu sebab apa tu boleh tengok dalam tu lah. Kita nak nikah je. Kita tengok dalam syarah. Kenapa aurak amya tak boleh, majnunah. Jadi kalau tengok kat sini dia ada syarat-syarat dia, syarat umur antaranya. Umur mesti ada, kalau unta 5 tahun, kalau bakar 2 tahun, kalau ma'iz 2 tahun, kalau syah kalau apa ni dha'an 1 tahun. Lepas tu syarat dia tidak ada aib. Tidak ada aib. Macam aib yang kita sebutkan ni. Jadi yang mana yang disyaratkan di sini, yang mana yang disyaratkan di sini, keadaan dia apa ni, mestilah tak ada benda-benda ni. Macam tu jugalah dekat mana kita ngaji semalam, Kaabah haji tu. Yang kita ni syatu udhiyatin. Mana syah yang ada pada udhiyah. Jadi kena ada syarat-syarat ni. Faham tak? Ini mesti dari segi umur dan dari segi sifat-sifat dia tidak ada aib. Atau kita keluarkan pada masalah dam, yang tu sama dengan masalah udhiyah. Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha. Baik, wa an yanwi at-tadhiyah biha inda adh-dhabhi aw qablahu. Dan dia
niat tadhiyah biha atau apa? Sebab apa tu? Ha. Baik. Jadi niat ni boleh ketika sembelih ataupun boleh sebelum sembelih. Bila kita dah takyinkan, contohnya kita pergi beli ataupun kita asingkan kita punya binatang. Kita ada binatang, lepas tu kita asingkan, macam zakat lah. Macam zakat. Zakat kan boleh kita niat waktu kita asingkan duit. Maknanya kita dah asingkan duit ni, kita niat dalam hati kita, ini zakat aku. Jadi itu kita dah asingkan tu, memadah dah tu. Sama juga berkenaan dengan binatang ni pun sama juga. Waktu kita asingkan tu, kita niat, kata ni apa ni, korban lah, punya korban dia, binatang korban dia, untuk dibuat korban. Dia niat dah, boleh. Ataupun ketika sembelih, ketika sembelih pun boleh juga. Jadi kata inda dzabhi au qablahu, atau sebelum dia. Ya. Ketika mengasingkan haiwan dari haiwan miliknya di kandang, maka dia berniat yang aku asingkan ini untuk korban. Ataupun ketika menyerahkan haiwan korban kepada pihak pengurusan atau tukang sembelih, dia serahkan dia punya haiwan yang apa ni nak disembelih itu kepada pihak pengurusan. Contohnya dia beli sendiri, lepas tu dia serah dekat pihak yang akan uruskan korban dia tu. Jadi ketika dia serahkan tu, dia niat lah, dia niatkan ini haiwan korban dia. Ataupun ketika diserahkan kepada tukang sembelih, ataupun ketika dia menyembelih haiwan korban, dia sendiri yang sembelih, ataupun ketika haiwan korban tu sedang disembelih, itu kalau dia wakilkan kat orang. Tak, dia wakil kat orang tapi dia tak wakil niat, dia wakil suruh sembelih lah. Dia sendiri niat. Boleh juga dia wakilkan niat pada tukang sembelih. Ketika bernazar pun boleh juga, dengan menentukan secara khusus haiwan miliknya yang akan dikorbankan. Adapun taukil niat, dia boleh berlaku dengan peserta mewakilkan tukang sembelih berniat bagi pihaknya ketika sembelih. Peserta mewakilkan tukang sembelih berniat bagi pihaknya ketika sembelih. Ataupun peserta mewakilkan seseorang itu berniat bagi pihaknya ketika wakilnya itu menyerahkan haiwan kepada tukang sembelih.
peserta mewakilkan tukang sembelih berniat bagi pihaknya ketika sembelih. Yang kedua, peserta mewakilkan seseorang untuk berniat bagi pihaknya ketika wakilnya menyerahkan haiwan kepada tukang sembelih. Faham tak? Yang pertama tadi dia serahkan niat kepada tukang sembelih. Peserta diserahkan, diwakilkan tukang sembelih berniat bagi pihaknya. Yang kedua, dia serahkan seseorang untuk berniat bagi pihaknya ketika wakil dia ada wakil tapi bukan wakil dia yang sembelih. Wakil dia bagi orang sembelih. Contohnya sekarang ni lah macam PMMS buat kan. Jadi sekali dia akan wakilkan pula kepada orang lain. Boleh jadi akan wakilkan kepada orang lain. Faham kan? Peserta mewakilkan seseorang untuk berniat bagi pihaknya ketika wakilnya menyerahkan haiwan kepada tukang sembelih. Dia ada wakil, tapi wakil itu bukanlah tukang sembelih. Dia nak serah kepada tukang sembelih. Jadi jika tidak berlaku langsung niat dalam mana-mana keadaan yang dinyatakan di atas, maka ibadah korban tidak sah. Dan sembelihan dan agihan daging berstatus sedekah biasa. Dia tak jadi korban lah. Dia tak jadi korban. Itu penting kita tahu tu, kita tengok di binatang ni nombor berapa contohnya. Jadi tukang sembelih tu kita suruh tengok itu kan, maknanya ni nama-nama ni. Jadi nak niat sebab dia dah wakil kat kita semua. Sebab sekarang ni kita beli lembu, jadi kita tak ada takyin mana-mana satu ni, mana siapa punya ni, siapa punya ni, siapa punya ni, siapa punya. Jadi waktu nak sembelih tu, okey ni si fulan punya, yang ni si fulan punya, ni si fulan. Jadi tukang sembelih tu tengoklah, lepas tu dia sembelih. Dia niat sembelih ni, dia maknanya dia wakil daripada si fulan tu, nama sekian-sekian tu, lepas tu dia sembelih. Itu pentinglah benda-benda ni. Tambah yang kita buat macam ni pula. Maknanya yang ikut buat tu juga kita kena bagi tahu dia, kata ni ibadat. Faham tak? Ni adalah ibadat. Bukan saja-saja benda-benda ni. Walaupun dia kerja amal tapi dia berkait dengan ibadat. Faham tak? Ibadat yang ada rukun-rukun dan juga ada syarat-syarat dia. Jadi kena ikut rukun-rukun tu dan kena ikut syarat-syarat supaya apa yang kita buat tu jadi. Tambah pula kita terima wakil, kita terima amanah orang. Penting sangatlah tu. Tu pun kena buat, kena bagi tahu lah. Tidak buat orang ada diikut suka-suka kan. Meleh. Apa mau bantai terus. Lah. Mudah-mudahan kita berjaga-jagalah dalam masalah tu. Baik. Mana lagi? Wa waqtu tadhiyah, bila waktu tadhiyah? Wa waqtu tadhiyah ba'da tulu'i syamsi yauman nahri. Wa mudiyyi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifatain. Waktu menyembelih itu adalah selepas terbit matahari. Selepas terbit matahari pada hari nahar dan berlalunya qadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Berlalu masa tu. Lepas terbit fajar, kita akan kiralah kadar 2 rakaat dan juga kadar khutbah. Selepas berlalu masa tu, walaupun tak semayang raya lagi, dia sembelih, cukup apa ni dah memadai dah. Tapi kalau sebelum berlalu masa ni, terbit matahari, dia sembelih terus. Tak sabar dah. Terbit matahari, dia sembelih terus. Tak berlalu lagi masa 2 rakaat, kadar masa 2 rakaat dan kadar masa 2 khutbah. Maka pada ketika tu, binatang yang disembelih tu jadi sembelihan biasa. Bukanlah kita kena buang, tapi tak jadilah korban yang kita nak tu. Jadi kena tunggu berlalu masa ni. Wa yamtaddu, dan berterusan waktu dia ila akhiri ayyamin tasyrik,
Jadi waktu tadhiyah ni berterusan sehingga akhir hari-hari tasyrik. Wa yajibu tasadduqu bi syai'in min lahmiha ni'an. Dan wajib tasadduq, maknanya wajib sedekah dengan sesuatu daripada laham dia, daripada laham binatang korban tu, wajib sedekah sedikit ni'an. Tak masak lagi, mentah. Wajib kita bagi dalam keadaan mentah. Dan dia ada 3. Wa sallallahu Sayyidina Muhammad. Masalah ni. Dia ada 3 martabat lah. Ada 3 martabat pembahagian daging korban ni. Okey. Sebelum tu, sunat bagi orang yang melakukan korban memakan sebahagian daripada korbannya yang sunat dan disedekahkan selebihnya. Ini peringkat pertama ni. Peringkat pertama pembahagian daging korban. Sunat bagi orang yang melakukan korban memakan sebahagian daripada korbannya yang sunat dan disedekahkan selebihnya. Tetapi yang lebih afdal ialah dia memakan sedikit sahaja daripada korbannya, sebagai mengambil berkat dengan daging tersebut. Bahagian yang utama dimakan ialah hati, kerana Rasulullah SAW memakan hati haiwan korbannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabidi udhiyatihi. Maksudnya bahwasanya Rasulullah SAW memakan sebahagian daripada hati haiwan korbannya. Ini peringkat yang pertama. Dia makan sedikit je. Dia makan sedikit, sedikit sahaja, dan yang lainnya semua dia sedekahkan. Okay. Peringkat yang kedua, dimakan daging sembelihan 1/3. Dimakan daging sembelihan dia 1/3, dan 2/3 lagi disedekahkan. 2/3 lagi disedekahkan. Peringkat yang ketiga, dimakan daging sembelihan 1/3, disedekahkan kepada fakir miskin 1/3, dihadiahkan kepada orang kaya 1/3. Ini peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga. Dia ada tiga peringkat lah. Jadi yang paling afdalnya hak nombor 1 tadi. Jadi semua ni, hak 3 peringkat ni, dari segi pahala korban semua dapat penuh. Semua dapat penuh ni, dapat pahala korban. Yang pertama pun dapat pahala korban, ketiga pun dapat pahala korban. Cuma beza dia pahala sedekah. Cuma beza dia pahala sedekah. Nombor 1 dia sedekah lagi banyak. Peringkat pertama dia makan sikit, yang ni semua dia sedekah. Jadi pahala sedekah dia lebih daripada yang peringkat kedua dan juga ketiga. Yang kedua, dia sedekah 2/3, maka dia dapat pahala sedekah daripada banyak daripada yang peringkat ketiga. Sebab dia sedekah lebih banyak daripada yang peringkat ketiga. Baik. Itu berkenaan dengan tasadduq. Jadi tasadduq bi syai'in min lahmiha ni'an. Kena ingat tu, kena bagi Allah Sayyidina Muhammad kata mentah. Dan mentah yang kita bagi tu mesti daging. Mesti dah daging, apa yang dinamakan daging. Tak boleh nak bagi bahan-bahan dalam. Bahan-bahan dalam tu tak dikira daging, tak dipanggil daging. Aku dah sedekah apa? Aku sedekah hati, sedekah limpa ke apa ke, itu tak memada. Dia mesti bagi dah daging. Kalau dia lepas tu dia baru tahu, kata rupanya dia tak bagi daging, tu ganti dia pergi beli daging, tu bagi ganti balik. Bukan nak kena sembelih sekok, dia beli daging ganti balik. Maknanya beli kadar wajib je lah, sikit. Adapun masak kita ajak, itu tak memada. Sebab sekarang maksud daripada sini kita nak permilikkan. Kita nak mempermilikkan. Sebab bagi makan ni dia tak dia sebut dah itu bagi makan. Adakah orang tu memiliki apa yang dimakan tu? Tak. Adakah dia memiliki? Tak kan? Sebab bagi makan ni ibahah. Dia bagi keharusan orang tu untuk makan. Jadi selagi mana orang tu tak telan makanan tu, selagi tu tak jadi milik dia. Faham tak? Dia tak bubuh dalam mulut,
telan makanan tu, selagi tu tak jadi milik dia. Makanan tu. Sebab tu makanan-makanan dekat kenduri apa semua tu tak boleh kita nak bawa balik kecuali dengan izin tuan rumah. Kecuali dengan izin tuan rumah. Sebab tu kalau tuan rumah tak bagi makan, orang tu dia tak ajak, kita tak boleh nak suka-suka nak makan. Sebab dia bagi ibahah kepada orang yang dia ajak. Faham tak? Dia bagi ibahah pada orang yang dia ajak. Kalau kita bawa kawan, seorang ni kawan tu tak minta izin pun tuan rumah nak makan, mana boleh dia makan. Lepas tu kita ambil makanan, kita pun makan, kita kata ni ambil lah, ni aku ambil. Tak apa lah, kira boleh hang makan. Mana boleh juga. Faham tak? Atau kesilapan lah. Dalam kita dah ambil makanan, ni aku punya, aku dah ambil dah. Tak apa, makan lah. Memang dia tak ajak kata, tapi yang ni aku dah ambil dah, ni aku punya. Ni boleh makan. Tetap tak boleh. Kan kita cakap lagi mana dia tak bohlah mulut dia, lagi tu dia tak jadi milik dia. Faham tak? Kecuali dia minta tuan rumah. Dia minta tuan rumah, kita nak bungkus, tuan rumah bagilah, ada bungkus bagi kat dia. Dan dia dah korban ambil. Waktu tu baru jadi milik dia. Jadi milik dia, dia boleh bagi kawan tu makan. Bagi orang lain makan. Baik. Wala yajuzu bai'u syai'in minha. Jadi tidak harus dia jual sedikit pun daripadanya binatang tu, daripada udhiyah tu, wa yatasaddaqu bi jami'il manzurah. Apa ni? Jadi tidak harus dijual sesuatu pun daripada udhiyah dia. Daripada udhiyah dia, udhiyah tatawwu' tu. Dan wa yatasaddaqu bi jami'il manzurah. Dan dia bersedekah dengan kesemua udhiyah yang dinazarkan. Jadi tak boleh nak jual atau hak sunat. Ada pun berkenaan dengan yang dinazarkan, yang tu dia kena sedekahkan kesemuanya. Ada pun orang yang dapat fakir masih muskilah, dia nak jual ke tak? Contohnya kita sebagai fakir miskin, lepas tu kita dapat. Bila kita dapat, dia dah memiliki daging tersebut. Jadi dia nak jual ke, dia nak buat apa ke tu terserah kepada fakir miskin tu nak buat apa. Wa yukrahu an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashri dzilhijjah hatta yudhhiya. Dan makruh bahwasanya dia menghilangkan sesuatu daripada bulu dia, rambut, bulu-bulu dia, ataupun selainnya, kuku ke, fi ashri dzilhijjah, pada 10 hari tu, Zulhijjah tu. Start daripada 1 hari bulan sampailah 10 hari bulan, bukan sampai 10 hari bulan, sampailah dia sembelih dia punya binatang korban. Ini bagi orang yang nak berkorban. Orang yang nak berkorban, makruh dia hilangkan bulu-bulu dia ataupun selain daripada bulu-bulu dia, kuku ke, dia hilangkan daripada diri dia sehinggalah dia berkorban. Kalau lah kata dia berkorban hari yang ke-13, jadi hari ke-11 pun makruh, hari ke-12 pun makruh, sampai dia dah sembelih haiwan korban dia tu. Dah sembelih, waktu tu barulah tak makruh lagi, dia hilangkan bulu-bulu dia. Mafhum? Okay. Habis. Faslun fi ahkamil aqiqah. Al-aqiqatu sunnatun muakkadatun kal udhiyah. Jadi aqiqah hukum dia samalah dengan korban tadi, sunnatun muakkadah, sunat yang sangat dituntut seperti udhiyah. Sebelum tu sini dia sebut makna dia, makna dia pada syarak ma yudhbahu inda halqi sya'ri ra'sih. Maknanya apa yang disembelih, binatang yang disembelih
ketika mencukur rambut bayi. Ketika rambut bayi. Jika nak cukur rambut bayi, sebab kita akan cukur selepas sembelih. Itu akikah. Baik. Wa waqtuha, dan waktu akikah ni bila? Wa waqtuha minal wiladah ilal bulugh. Waktu akikah ni daripada dia dilahirkan tu sehinggalah baligh. Yang ni sunat bagi mak ayah dia buatlah. Sunat bagi mak ayah dia buat. Dan waktu ikhtiarnya, waktu pilihannya adalah hari ke-7. Tak boleh buat hari ke-7, hari ke-14. Tak boleh 14, hari ke-21. Itu waktu yang terpilih. Sampailah dia baligh. Bila anak dia baligh, waktu tu sunat bagi anak dia buat untuk diri dia, buat bagi pihak dia. Summa ya'uqu an nafsihi. Kemudian faham baligh tu, anak tu buat akikah bagi pihak dirinya sendiri. Tak? Itu waktu dia minal wiladah ilal bulugh. Bukannya kata lepas habis 21 tak sunat dah. Tak apa ni, tak boleh akikah dah. Waktu dia daripada wiladah sampai bulugh. Afdalnya bila? Wal afdal fil yaumi sabi'. Afdalnya pada hari yang ke-7. Fa illam yazbah fihi fa fi rabi' asyar. Kalau dia tak sembelih pada hari ke-7, fa fi rabi' asyar, pada hari yang ke-14. Wa illa fa fil hadi wa 20. Dan jika dia tak buat pada hari ke-14, pada hari yang ke-21. Jadi itulah waktu ikhtiar. Dia buat akikah. Boleh jadi maknanya tak senang lagi hari ke-7. Tu hari ke-14 pun tak senang lagi, hari ke-21 senang. Jadi waktu tu dia buat akikah pada hari yang ke-21. Jika tak senang sampailah anak dia tu baligh, jadi waktu tu anak dia bila besar nanti ada duit, maka sunatkan untuk anak dia akikah bagi pihak diri dia sendiri. Dan wal akmal syatan lizakar. Dan yang sempurnanya 2 ekor bagi laki-laki. Perempuan seekor. Tu akmal. Hatta walaupun dia 9 ekor pun dah dapat aslu sunnah. Faham tak? Dia 9 ekor pun dapat asal sunnah. Cuma sempurnanya 2 ekor bagi laki-laki. Taib. Wa alla yaksira azmaha, dan dia tidak sempurnanya lagi dia tidak mematah-matahkan tulangnya. Tulang binatang akikah tu dia tidak patah-patahkan, cuma dia potong kat sendi-sendi tu je. Disebutlah syarah orang orang tu tak mematahkan, dan orang yang makan pun sama juga. Faham tak? Orang yang makan pun tidak mematah-matahkan. Wa an yatasaddaqa bihi matbukhan. Ni beza dengan korban. Udhiyah, sedekah dalam keadaan mentah. Yang ni sedekah dalam keadaan dah masak. Wa an yatasaddaqa bihi matbukhan. Ni dimasak. Itu beza dengan udhiyah.
Nampak ni disebut wal akmalu ay aqallul kamal syatan lidzakar. Lepas tu dalam syarah disebut wa yujzi'u fi asli sunnah syatun au sab'u au subu'u badanah au baqarah aniz zakar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an kullin minal Hasan wal Husain bisyah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat akikah daripada tiap-tiap daripada Hasan dan Husain tu dengan sekok syah. Maksudnya Hasan tu sekok syah, Husain sekok syah. Sebab mereka bukan kembar. Satu-satulah. Mereka bukan kembar. Jadi Hasan sekok syah, yang ni sekok syah. Kemudian wa an yatbakha bi hulwin. Dia masak dengan sesuatu yang manis. Orang kita dia buat macam masak manis kan. Orang ni. Ataupun dia ada campur dengan benda-benda yang manis, contohnya masak nasi, lepas tu bubur, apa ni kismis ke apa semua ke. Pun insya-Allah mafi muskilah. Wal irsalu akmal, dan irsal lebih sempurna, akmal. Maknanya dia masak, lepas tu dia pi hantar. Tapi nak ajak pun boleh juga. Tapi yang sempurnanya dia hantar. Masak-masak waktu dia hantar. Wa yusannu halqu sya'rihi ba'da dzabh, dan disunatkan nama apa? Cukur dia punya rambut dia selepas zabah, selepas sembelih dia cukur rambut. Wa tasadduq bi zinatihi, dan dia bersedekah dengan timbangan rambut dia tu zahaban, nisbah emas jika mampulah. Summa fiddatan, zahab lebih mahal daripada fiddah. Jadi tengoklah dia akan timbang dia punya rambut tu berapa rambut, dapat berapa gram, lepas tu dia akan beli emas dengan apa ni, tengoklah harga mah, beli nilai mah. Dia akan bersedekah dengan benda tu dapat berapa gram, 10 gram contohnya. Ada 10 gram. Tak sampai. Berapa gram yang dapat? 1.2 macam tu lah. 10 gram. Teruk orang tak main Sudan tu. 1.2 gram. Jadi 1.2 gram, 1.5 gram. Kau tengoklah kadang-kadang kalau anak tu rambut lebat ke apa. Jadi dah timbang rambut tu. Jadi tengoklah emas. Kalau 1.2 gram emas berapa. Jadi dia akan sedekah nilai tu lah. Summa fiddatan ataupun fiddah. Kemudian fiddah. Mampu nimah, tak mampu fiddah. Lepas tu wa tahnikuhu bitamrin, dan belah mulut dengan tamar. Belah, kita sebut belah mulut lah, tahnik. Sebut tahnik ataupun kita sebut kampung-kampung sebut belah mulut. Maknanya tamar tu dia akan panggil apa? Kemam. Dia akan ni kan lah, lepas tu dia bagi ni kan dia dengan dia punya sunatkan jumpa orang soleh lah, orang soleh. Tok guru ke apa ke, lagi dia akan ni kan dulu, basahkan dulu tamar tu. Lepas tu dia akan tak kat sapu-sapu kat langit dia. Summa hulwin ataupun apa yang benda manis. Summa hulwin. Wa tahniku bitamrin, ada tamar ataupun rutab boleh juga. Summa hulwin. Dengan benda manis. Wa kuriha taltihu ra'sihi bidam, dan makruh lumurkan kepala dia dengan darah. Ni adat jahiliah dulu. Dia lumurkan kepala dengan darah.
Jadi makruh hukum dia. Wala ba'sa bi za'faran, dan tidak mengapa dengan za'faran. Dia sebut makruh tu saya bawa tak haram. Kalau dia ada datangkan dengan i'tikad yang bukan-bukan, itu haram lah. Ini apa ni, tapi kalau tak ada i'tikad apa-apa, itu makruh. Makruh sebab ada datang ada riwayat, tapi riwayat tu berlaku dia asal yusamma, tapi ada satu riwayat tu jadi yudma. Faham tak? Yudma. Tapi riwayat yang sahihnya yusamma lah, dinamakan, bukannya di yudma. Jadi nak ta'aduban sebut makruh, tak sebut haram. Wa yukriha taltiqu ra'si bidam wala ba'sa bi za'faran. Habis sikit-sikit lah. Wa yahrumu taswidu syai' wa waslu sya'ar wa taflijul asnan wal washam wal hinna lirrajul bila hajatin, Allahu ta'ala alam. Haram menghitamkan uban. Haram menghitamkan uban. Dalam mazhab kita haram. Mazhab lain tu tak sebut mazhab lain lah, kita sebut mazhab Syafi'i, haram mewarnakan uban dengan warna hitam. Warna lain tak apa. Wa waslu sya'ar, dan menyambung rambut. Macam mana kaedah depa sambung rambut? Itu wallahu alam. Anda tak tahu. Wa waslu sya'ar, tapi hukum dia haram. Sama ada dengan sambung rambut dengan apa ni, dengan bisyairin najis ke, dengan bulu-bulu yang rambut-rambut yang najis ke, ataupun rambut manusia. Sambung. Wa taflijul asnan, dan menjarangkan gigi. Ini menjarangkan gigi. Tujuan nak bagi cantik, bagi elok ni dululah. Sekarang ni dia ukuran tak sama zaman. Kalau dulu, kalau sekarang ni, kalau model-model apa sekarang ni nak yang kurus-kurus apa semua. Tapi orang Arab, atau orang Arab pun sekarang ni bahagiannya tak mau dah gemuk-gemuk, nak kurus-kurus. Tapi kalau depa lu kau yang gemuk-gemuk. Hafizin. Tak boleh. Baik. Bahawa Sayyidina Muhammad. Ini tak sama lah, hatta taste orang pun tak sama. Ada orang yang apa ni suka kurus, ada yang biasa-biasa pertengahan, ada yang nak ada suka gemuk. Ni tak sama lah. Nak suruh orang ikut kita pun tak boleh juga. Wa kadza bistina'i lam ya'dhan bihi zauj. Patut ni disebut wakad yang pasal apa ni waslu sya'ri, dia kata wa kadza bistina'i lam ya'dhan bihi zauj. Begitu juga sambung rambut yang apa, rambut yang dibuat itulah, rambut palsu tu, sekiranya suami tak bagi izin. Kalau suami izin boleh. Wal washam, tatu. Wal hinna lirrajul bila hajah, dan washam tatu, dan juga hinna bagi laki-laki. Hinna apa dia pakai apa ni, nama apa? Inai. Inai dengan ketiadaan hajat, dan inai dengan ketiadaan hajat. Ni laki-laki haram pakai inai lah.
kecuali untuk berubat. Untuk berubat masih muskilah. Kalau bukan untuk berubat saja-saja pakai, waktu tu hukum dia haram. Ada tasyabuh dengan perempuan. Dan perempuan yang dah berkahwin, itu disunatkan lah. Kecuali kalau suami dia tak bagi, suami dia tak mau. Adapun perempuan yang tidak berkahwin, ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Di sini yang nak baca makruh tu, wa illa kuriha, lakin yusannu lil mar'atil mutazawijah wa illa kuriha. Setengah kitab sebut haram. Wallahu ta'ala a'lam.